atas kelewatan untuk menghantar nota. Okey, insya-Allah. Tak main pun lagi. Tak main pun lagi. Mah, boleh tak nak main? Betul-betul. Okay, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk permulaan tuan-puan, suka untuk saya jawab dahulu soalan rakan kita ya, berkenaan dengan terciptanya Hawa daripada tulang rusuk kiri lelaki Nabi Adam AS. Jadi adakah kebenarannya di situ? Okey, jadi untuk makluman tuan-puan, memang ada satu hadis yang sahih yang menyatakan bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk lelaki iaitu Nabi Adam AS. Okey, berdasarkan hadis tersebut, okey. Okey, dalam hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Saya kongsikan. Okey. Hadis khuliqat min dhila. Okey, ini hadisnya. Rasulullah SAW kata, bagilah nasihat kepada isteri dengan baik-baik sebab wanita tercipta daripada tulang rusuk yang mudah bengkok. Okey, dan paling mudah nak bengkok ni, tulang rusuk yang paling mudah nak bengkok adalah paling atas. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Berdasarkan kalau Ibn Baz sendiri memaklumkan adalah hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Syaikhan, artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang disebut istausu bin nisa'i khairan. Ya. Jadi ini hadis yang sahih. Cuma macam mana untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis ini, sepatutnya dijawab oleh ahli bidang lah, ahli bidang hadis. Cuma saya ada baca juga berkenaan dengan huraian. Di sini kita boleh faham dua maksud. Maksud yang pertama, pandangan yang pertama berpandangan tulang rusuk yang dimaklumkan di sini adalah sebagai salah satu bentuk bentuk perumpamaan. Seolah-olah nak bagi tahu wanita ni kalau kita nak bentuk dia jangan kena hati-hati sebab ibarat macam tulang yang bengkok. Jadi tulang bengkok kalau kita nak betulkan, nak luruskan, dia boleh mudah untuk tercabut ataupun patah. Ya, jadi wanita seumpama itulah lebih kurang. Itu satu pandangan. Pandangan yang maksudnya pandangan tersebut menyatakan bahawa tak semestinya wanita diciptakan daripada tulang rusuk lelaki. Itu pandangan tersebutlah. Tak semestinya wanita diciptakan daripada tulang rusuk lelaki. Jadi yang penting mereka berpegang hadis ayat Al-Quran yang mengatakan terciptanya wanita itu daripada nafsin wahidah dalam surah An-Nisa. Terjemahan. Okay, terjemahan Al-Quran dalam surah An-Nisa itu yang dipegang oleh mereka, iaitu ya ayyuhan nasu taqu, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, min nafsin wahidah, bermula daripada satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada satu jiwa itulah diciptakan juga zawjaha, ya, pasangannya. Jadi dekat sinilah minha zawjaha inilah yang menunjukkan daripada jiwa yang satu inilah diciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan juga Allah lah yang membiakkan daripada keduanya itu zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai.
Okey, ini ayat dalilnya. Jadi dalam ini ayat ini minha ni kata kuncinya tuan-puan Minha ni kata kuncinya. Daripada satu jiwa yang satu. Jadi daripada minha ni huraian yang pertama kata ini tak maksudnya Nabi Adam dan Hawa ni tercipta daripada satu jiwa. Jiwa yang dimaksudkan di sini adalah jiwa kemanusiaan. Jadi daripada bahan-bahan manusia, komponen-komponen yang diciptakan manusia, maka itulah daripada komponen itulah Adam dan Hawa diciptakan. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua berpandangan adalah mereka berpandangan dilik dekat sini, tulang rusuk yang dimaksudkan di sini adalah tulang rusuk Adam sendiri. Ya. Jadi maksudnya memang Hawa diciptakan secara zahir daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Itu pandangan yang kedua. Dan pandangan inilah dipegang oleh kebanyakan ulama. Okey, jadi mereka menguraikan maksud ayat tadi. Ittaqu rabbakum min nafsin wahidah, daripada satu jiwa. Jiwa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Adam. Dan daripada Nabi Adam itulah Allah ciptakan zaujaha, isterinya, Hawa. Jadi dekat sini kita ada dua pandangan. Kita nak pegang yang mana satu, Ustaz? Terpulang kepada tuan-puan punya pandangan kan. Kalau saya tak akan tetapkanlah kita nak pilih mana satu. Saya hanya nyatakan kedua-dua pandangan ini. Kedua-duanya ada sandaran yang kuat dan perdebatan pun perdebatan yang kuat. Walau bagaimanapun kita tak kisah nak pilih pandangan yang mana. Yang penting ada beberapa kesimpulan yang kita boleh pegang. Kesimpulan yang pertama, jangan bergaduh dalam nak menentukan penciptaan Hawa. Daripada tulang rusuk ke daripada apa kan, jangan bergaduh sebab ulama sendiri mereka ada perselisihan tentang hal itu. Kesimpulan yang kedua, kita tidak berada pada zaman penciptaan Hawa, maka kalaupun kita bergaduh ia tetap tidak ada kata putus ni. Kalau tuan-puan nak dapat kata putus, tuan-puan pergi patah balik ke zaman yang lampau, tengok macam mana Hawa diciptakan. Jadi kita tak akan ada kata putus. Yang ketiga, kesimpulannya adalah penting untuk kita tahu bukannya Hawa diciptakan daripada apa, tapi penting kita nak tahu sifat Hawa tu apa. Jadi dalam hadis tersebut menyebutkan Hawa diciptakan daripada dhil a'waj. Maksudnya tulang rusuk yang mudah bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Maka kita penting untuk kita tahu sifat wanita Hawa adalah ia mudah dipatahkan sekiranya kita nak luruskan. Ya. Jadi itulah kesimpulan paling ringkas lah saya boleh rumuskan. Saya yakin kesimpulan tu kita boleh tambah lagi kesimpulan tersebut. Ya. Jadi nak maksudkan kepada tuan-puan, perselisihan demi perselisihan memang kita tak dapat nak elak. Tapi bagaimana kita nak berinteraksi dengan perselisihan tersebut? Pandangan saya telah nyatakan ada dua pandangan di sini. Kalau rakan kita ada kata memang diciptakan daripada tulang rusuk Adam, kita tidak ada masalah sebab ada sandaran mereka. Kalau rakan kita yang lain kata tidak diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam AS, kita pun tidak ada masalah sebab sandaran mereka pun ada kekuatannya sendiri. Okey, mudah-mudahan menjawab soalan rakan kita pada pertemuan yang lepas. Tuan-puan ada nak tambah lagi berkenaan dengan isu bagaimanakah Hawa diciptakan? Jadi berkenaan hal itu, Al-Quran hanya mengisyaratkannya pada surah An-Nisa, awal surah An-Nisa. Perinciannya adalah pada hadis Nabi SAW. Okey, kita teruskan perbincangan kita pada petang ini insya-Allah. Saya telah lengkapkan nota tapi nota ni masih lagi tak lengkap ya. Tapi paling kurang adalah pergerakan ya ataupun penambahbaikan pada nota ni. Okey, hari ini kita nak lebih mendalami konteks surah Al-Baqarah. Kalau sebelum ini kita berkenalan bahawa struktur kalimah, struktur lafaz yang dipilih dalam Al-Quran ada sebab kenapa ada perbezaan kalimah tersebut ya. Jadi kali ini, petang ini, kita nak mendalami dengan lebih terperinci konteks surah Al-Baqarah dalam menceritakan kisah Nabi Adam AS. Dalam nota tuan-puan, saya ada selitkan juga konteks surah Al-A'raf. Tetapi itu bukan dalam bentuk yang lebih terperinci lah, dalam bentuk yang agak kasar. Tetapi dalam kisah Nabi, dalam surah Al-Baqarah, diceritakan dalam bentuk yang lebih halus. Tapi perspektif kita pada bahasa sahaja. Jadi permainan kita lebih kepada bahasa, tetapi dikuatkan oleh konteks, dikuatkan oleh pengkisahan
dikuatkan oleh lataif. Lataif ini kehalusan bahasa, dikuatkan oleh i'jaz bayani, kemukjizatan bahasa. Jadi kita sebutkan ada 5 hari tu kan, sekurang-kurangnya perbincangan kita. Yang pertama, tajuk yang dia disentuh lah secara tak langsung. Satu disebut mutasyabihat. Mutasyabihat ni bukannya maksudnya ayat yang ada syubuhat, bukannya ayat yang ada keraguan tentang istawa alal arsy ke kan, yadullah ke, tangan Allah ke, bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah ayat ataupun ayat yang nampak serupa tapi halus bezanya. Ya, okey, mutasyabihat dekat sini ayat yang kelihatan serupa tetapi halus bezanya. Itu ayat mutasyabihat yang dimaksudkan di sini. Okey, ini poin yang pertama. Ini yang paling penting. Pokok perbincangan kita adalah ayat mutasyabihat. Okey. Sebab ayat mutasyabihat ni dalam ulum Al-Quran ada 2 maksud tuan-puan ya. Satu, ayat mutasyabihat, ayat yang kelihatan serupa tapi halus bezanya. Yang kedua, ayat yang mengandungi syubuhat, ayat yang mengandungi keraguan. Okey, yang kedua, perkara yang kita akan bincangkan adalah lataif, kehalusan bahasa. Okey, ini yang paling penting. Yang ketiga, qasas Qur'ani, pengkisahan Al-Quran. Pengkisahan Al-Quran ni secara tak langsung lah, bukan fokus kita, tapi secara tak langsung dia akan masuk. Yang keempat, As-siyaqul Qur'ani, siyaq Qur'ani, konteks. Konteks Al-Quran. Konteks ni pada satu sudut sahaja ya, kita tak bincang pada sudut yang meluas, kita bincang pada satu sudut. Sebab siyaqul Quran ni ada banyak sudut. Yang kelima apa satu lagi, i'jaz bayani. Silakan. Okey ya, i'jaz bayani, kemukjizatan bahasa Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya 5 ni lah yang dibincangkan, tapi yang utama kita atas ni. Ayat yang pertama ni paling keutamaan kita. Yang bawah ni dia sampingan sahaja ya. Okey. Jadi mudah-mudahan 5 perkara ni 5 perkara yang tak banyak insya-Allah. Cuma kita tak fokus. Fokus kita pada atas sahaja, mutasyabihat. Okey ya. Saya dah padam ya. Okey, tuan-puan ada nak maklumkan ataupun nak cadangkan sesuatu sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita? Okey. Kita mulakan perbincangan dalam surah Al-Baqarah. Walaupun kita bincang pada pertemuan yang lepas, tapi pertemuan yang lepas mungkin kita tunjukkan secara kasar. Jadi hari ini kita nak bincang dengan lebih halus. Okey. Bismillah. Okey, Assalamualaikum semua. Nota apa tu Ustaz? Maaf agak ketinggalan. Okey, nota kelas petang ini tuan-puan boleh didapati daripada Telegram ya. Jadi penganjur telah pemaklumkan dalam ruangan chatting, tuan-puan boleh dapatkan nota di situ. Sama saja nota tu sama yang apa saya paparkan di sini. Okey. Cerita tentang kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-Baqarah. Sebelum ada penceritaan itu, Allah mulakan dahulu dengan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 Allah berfirman, Huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan untuk kamu ma fil ardi jami'a. Segala apa yang ada di muka bumi jami'a, keseluruhannya. Apa maksudnya dekat sini tuan-puan? Di sini menunjukkan bahawa segala apa yang ada di muka bumi ni sebenarnya Allah buat untuk kita sebagai manusia. Ya. Okey. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah istiwa ke langit. Istiwa ni ayat mutasyabihat yang bermaksud ada syubhat, ada keraguan. Ya. Jadi yang kita masukkan di sini bukan ayat mutasyabihat yang ada keraguan, tapi ayat mutasyabihat yang kelihatan serupa tetapi halus bezanya. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah sempurnakan kejadian langit tu kepada 7 langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah Taala maha mengetahui dengan segala sesuatu.
Okey, itu ayat ke-29, permulaan nak ciptakan Nabi Adam. Kemudian ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Okey, aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Maka di sini adalah soalan daripada malaikat. Qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha, adakah engkau menciptakan, menjadikan di muka bumi ini may yufsidu fiha, golongan yang membuat kerosakan pada muka bumi ini. Jadi di sini kalau mereka yang belajar bahasa Arab, mereka akan ada soalan lah. Soalan mereka antaranya fiha. Kenapa bumi di sini digunakan dengan dhamir fiha muannas? Ya, jantina betina ya. Kenapa disebut bumi dalam bentuk jantina betina? Sedangkan dalam surah yang lain disebut bumi ni dalam bentuk jantina jantan. Ya, fiha dekat sini. Okey, itu kita letak tepi dahulu perbincangan tentang muannas ataupun muzakkar, jantina betina ataupun jantina jantan. Okey. Wa yasfiku dima. Malaikat bertanya lagi, bahkan golongan yang menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih dengan memujimu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan kami mengkuduskan akan engkau ya Allah. Qala, maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Di sini ada kemuskilan. Kemuskilan yang dilontarkan adalah setengah ulama ataupun setengah sarjana mereka mendakwa malaikat mempersoalkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan makhluk manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi mereka mendakwa ini malaikat mempersoalkan. Okey, jadi untuk menjawab soal kemuskilan ini kita katakan malaikat antara makhluk Allah yang paling taat. Ya. Jadi segala apa kehendak Allah, malaikat takkan pernah mempersoalkan, takkan pernah mempertikaikan. Mereka patuh dan mereka akur. Adapun soalan yang mereka tanya ni sekadar nak bertanya, bukannya nak mempersoalkan, bukan nak mempertikaikan. Itu perangai malaikat. Sebab apa? Kesan daripada mereka yang mendakwa malaikat mempertikaikan, maka mereka boleh terjebak dengan kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut nanti dalam surah Al-Baqarah ada dinyatakan juga bahawa malaikat dalam kalangan malaikat selepas mereka mempertikaikan, maka Allah maklumkan, Allah muliakan manusia kerana manusia boleh mampu menjaga hawa nafsu. Kemudian adalah malaikat kata, okey, kalau begitu malaikat diciptakan nafsu, sudah tentu malaikat lebih baik daripada manusia, kan? Itu cerita-cerita yang kita sebut, cerita yang tidak ada sandaran yang kuat. Walaupun ada dalam riwayat, tapi riwayat itu kita katakan riwayat yang terdedah kepada Israiliyat. Ya? Okey, kita teruskan lagi. Maka Allah teruskan penceritaannya. Allah kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah ajarkan Nabi Adam al-asma', nama-nama semuanya. Jadi nama-nama yang di sini dimaksudkan dekat sini bukannya Nabi Adam baru nak belajar bertutur. Ya, tapi nama yang dimaksudkan di sini bukannya seperti bayi nak bercakap, baru nak belajar bercakap, sebut mama, papa dan sebagainya, semua kalimah. Tapi dekat sini nama yang dimaksudkan di sini nama ataupun bahan yang membantu untuk urus takbir Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam kenal beberapa komponen, beberapa objek, kan, untuk membantu tugas penghalifahan Nabi Adam AS. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam bentangkannya kepada malaikat. Okey. Kemudian Allah menunjukkan al-asma' ni kepada malaikat. Maka Allah berkata, faqala ambiuni bi asma'i haula. Bagi tahu kepada aku nama-nama bahan-bahan objek-objek tersebut, in kuntum sadiqin. Kalau betul kamu ni orang yang makhluk yang benar. Okey, jadi sebab itulah mereka mengatakan, dakwaan yang mengatakan malaikat mempertikaikan sebab ada in kuntum sadiqin. Kalau betul kamu ni orang yang benar. Jadi ayat ni menunjukkan seolah-olah ada bentuk bantahan daripada malaikat.
Tapi suka untuk kita jelaskan di sini, malaikat tak pernah berbantah dengan segala urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tugas mereka akur dengan segala kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita perhatikan apa malaikat jawab, qalu, mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tak ada ilmu, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui al-alim al-hakim, maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman lagi, qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Nabi Adam, ambihum bi asma'ihim, bagi tahu kepada mereka tentang nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, apabila Nabi Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama tersebut, qala alam aqul lakum, Allah berfirman, bukankah aku dah bagi tahu kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawat, sesungguhnya aku maha mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubdun, dan aku maha mengetahui apa yang kamu zahirkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Jika tuan-puan perhatikan di sini, pertama, segmen tentang Allah nak bagi tahu pada malaikat kehendak Allah nak ciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, hanya dinyatakan dalam surah ini sahaja. Tidak pada surah yang lain. Surah yang lain Allah menyatakan juga Allah nak ciptakan manusia, tapi bukan atas nama khalifah, bukan atas terma khalifah. Terma khalifah, manusia sebagai khalifah pada ayat ini sahaja, dan satu lagi ayat ada bentuk kalimah khalifah ni, iaitu pada kisah Nabi Daud AS dalam surah Sad. Ya? Okey, yang kedua, tuan-puan akan perhatikan setengah ulama menamakannya sebagai al-itnab. Okey, saya sebutkan, saya tulis al-itnab. Al-itnab ni apa? Al-itnab ni dilawan kepada ringkasan. Dia ada lawan dia al-ijaz. Al-ijaz ni ringkas, al-itnab ni panjang. Ya, panjangnya macam mana? Allah ceritakan bahawa Allah ajarkan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma, Allah ajarkan nama kepada Nabi Adam. Kemudian Allah kata, Allah tayangkan, pantangkan kepada malaikat, maka Allah kata kepada Nabi Adam, ambi'uni bi asma'i haula, ceritalah tentang nama-nama tersebut. Kemudian malaikat jawab lagi, qalu subhanaka la ilma lana. Kemudian Allah bagi tahu balik, qala ya Adamu ambi'hum, Nabi Adam bagi tahu nama tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Nampak ayat dekat sini? Boleh je tanpa ada qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim ni. Frasa ni kalau tidak ada pun kita masih lagi faham cerita. Ya. Jadi bentuk yang disebut sebagai memanjangkan cerita ni, bentuk dalam bahasa Arab disebut al-itnab. Al-itnab. Tuan-puan boleh cuba sebut di rumah masing-masing. Al-itnab. Lawan kepada lawan dia al-ijaz, ya. Lawan dia adalah al-ijaz. Al-ijaz ni ringkas, al-itnab ni panjang. Contoh bentuk al-itnab, contohnya tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya malaikat dan ruh. Ruh itu di situ maksudnya Jibril alaihissalam. Jadi soalan ni, boleh je ayat tu nak nyatakan tanazzalul malaikatu tanpa ada warruh. Tapi kenapa letak warruh? Bentuk warruh tu yang disebut sebagai salah satu bentuk itnab. Okey. Itnab ni maksudnya ada bentuk memanjangkan kisah, memanjangkan penceritaan. Okey. Jadi cerita Allah mengurniakan ilmu kepada Nabi Adam, kita dapati Allah panjangkan bentuk ni pada beberapa ayat. Ya. Ayatnya daripada ayat yang ke-29 lagi ada kalimah alim, ayat yang ke-30 ada lagi qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ayat yang ke-31 ada wa 'allama, ada yang 32 ilma lana la ilma lana. Kemudian ayat yang ke-33 ini adalah salah satu bentuk itnab. Okey, walaupun tuan-puan perlu jelas juga ya. Pasal itnab ni ada sarjana yang menolak bentuk itnab dalam Al-Quran. Sudahlah. Tapi saya kena jelaskanlah, ya, supaya kita tak salah faham maksud itnab yang saya maksudkan di sini, ya. Ada sarjana yang menolak itnab dalam Al-Quran. Mereka berkata dalam Al-Quran tidak ada bentuk yang panjang. Itnab ni maksudnya lebih, bentuk yang lebih. Ya, mereka kata ayat Al-Quran ni sangat lengkap, cukup. Jadi tak ada unsur lebih, tak ada unsur kurang.
Jadi kata mereka tak ada unsur itnab, tak ada unsur ijaz. Ataupun kalau ada unsur ijaz tapi masih lagi membawa makna yang lengkap. Ijaz ni ringkas, itnab ni panjang. Jadi dalam Al-Quran pada mereka, sisi mereka, tidak ada bentuk itnab ni, tidak ada bentuk yang lebih. Segala yang diberikan Al-Quran cukup, tidak ada itnab. Itu apa yang disebutkan oleh sarjana tersebut. Sarjana tersebut sangat dirujuklah dalam bidang Al-Quran. Nama beliau adalah Muhammad Abdullah Diras. Saya sebutkan juga Muhammad Abdullah Diras. Itu pandangan beliau. Tetapi yang saya maksudkan di sini, itnab di sini adalah pemanjangan cerita. Bukannya lebihan cerita, bukan. Ya? Cerita yang diolah dengan bentuk yang lebih panjang. Itu yang saya maksudkan itnab di sini. Ya? Okey. Jadi tuan-puan akan diperhatikan pengolahan Al-Quran menceritakan tentang anugerah Allah ilmu kepada Nabi Adam AS diceritakan dalam olahan yang agak terperinci ataupun agak panjang. Ia bukan bentuk lebihan. Dia bukan bentuk lebihan yang sebagaimana yang ditolak oleh sarjana tersebut tadi, ya. Antaranya Muhammad Abdullah Diras. Tapi yang disebutkan di sini adalah pengolahan yang kita kata kalaupun tidak ada bentuk itu pun kita dah dapat buah tadabbur daripada ayat tersebut. Ya. Cuma Al-Quran melengkapkan juga, meletakkan juga untuk memberi makna yang lebih cukup. Ya, itu masuk al-itnab. Bentuk ini tuan-puan, untuk makluman tuan-puan, cerita tentang keilmuan Nabi Adam ataupun bekalan yang Allah kurniakan, bekalan ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam tidak dinyatakan dalam surah yang lain. Hanya ada pada surah Al-Baqarah saja. Boleh ya? Okey. Rumusan. Okey. Yang pertama, paparan yang saya sebut, segmen yang saya maklumkan kepada tuan-puan sebentar tadi, merupakan kisah yang pertama dipaparkan dalam Al-Quran mengikut susunan mushaf. Kisah Nabi Adam yang pertama dalam Al-Quran, inilah tempatnya. Dan kisah yang pertama dipaparkan dalam Al-Quran juga, inilah tempatnya. Inilah tempatnya, bermula ayat ke-29. Yang kedua, pada permulaan kisah, Allah menyatakan kehendaknya untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Dan bentuk ini tuan-puan, kita boleh bandingkan dengan surah Al-A'raf sebentar nanti. Ya? Okey. Sebab dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, tak dinyatakan tentang kehendak Allah ataupun cerita yang panjang ni. Penciptaan manusia hanya disebut dalam beberapa kalimah sahaja. Berbanding dalam surah Al-Baqarah, penciptaan manusia dan bekalan ilmu yang Allah anugerahkan kepada Adam dipaparkan dalam beberapa ayat. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan pengetahuan Nabi Adam AS dengan para malaikat. Okey, ini Allah sebutkan tadi, ya. Allah sebut وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي. Allah kata kepada malaikat, cuba bagi tahu kepada aku nama-nama yang lain, in kuntum sadiqin. Ini salah satu bentuk perbandingan dengan malaikat. Jadi Allah muliakan Adam kerana ilmu. Allah bandingkan dengan malaikat pun dengan ilmu. Perkara ini tidak disebutkan langsung pada kisah Nabi Adam AS dalam surah yang lain. Hanya dinyatakan dalam surah ini sahaja. Ya. Okey, kita perhatikan bagaimana surah Al-Baqarah menekankan aspek kemuliaan Nabi Adam AS dan kemuliaan ilmu. Daripada awal lagi, ayat yang ke-29, Allah sebut, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardh." Sebelum kisah Nabi Adam AS diceritakan, Al-Quran memberikan kemuliaan kepada manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain. Kerana manusia, Allah anugerahkan semua apa yang ada di muka bumi ini. Ya, termasuklah gunung ganang untuk manusia, termasuklah lautan untuk manusia, termasuklah semua perkara yang ada di muka bumi ini untuk manusia, semua benda. Ya, ini menunjukkan kalimah lakum ni, okey, kalimah lakum ni kita boleh sebut sebagai kata kunci menunjukkan kemuliaan manusia. Allah ciptakan apa yang ada ni lakum, untuk kamu, bukan untuk makhluk yang lain. Ya, ini ni menunjukkan keistimewaan manusia, kelebihan manusia. Yang kedua, ni pembukaan ayat ni. Penutup ayat ini juga Allah tutup dengan sifat Allah alim, maha berilmu, maha mengetahui. Jadi sifat ini sifat yang kita boleh beri perhatian juga
iaitu kemuliaan yang Allah anugerahkan kerana dua. Satu, kemuliaan kita ni sebagai makhluk yang diberi nama manusia, kemuliaan manusia. Yang kedua, kerana ilmu, kemuliaan ilmu. Okey. Justru, saya pun tak tahu betul ke tidak justru je macam ni. Sebab selalu ada perubahan ya pada Kamus Dewan Bahasa. Kalau ada cikgu bahasa Melayu mau betulkan. Justru je macam mana dah sekarang ni? JE ke JU? Okey. Segala paparan ayat-ayat kisah dalam surah ini semuanya berteraskan dua rukun utama dalam surah ni ya, dalam surah Al-Baqarah, iaitu kemuliaan Nabi Adam AS dan kemuliaan ilmu, dan sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang menunjukkan kemuliaan manusia. Yang pertama jawatan yang diberikan. Jawatan apa yang Allah berikan? Iaitu khalifah. Ini salah satu bentuk kemuliaan manusia. Okey. Jawatan ni kita tak akan bagi kalau orang tu tak ada kemuliaan. Betul eh? Okey, kemudian yang kedua, Allah melebihkan Adam dengan mengajarkan perkara-perkara yang tidak diketahui malaikat. Yang ketiga, Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam AS. Manakala ilmu yang dinyatakan pada surah ini, pada kisah ini, dinyatakan pada tiga aspek. Aspek yang pertama, ilmu mutlak milik Allah, wa huwa bikulli syai'in alim. Aspek yang kedua, mengehadkan ilmu malaikat kepada perkara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja, iaitu illa ma 'allamtana qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu semula-mula malaikat pun menginsafi bahawa segala ilmu tu melainkan apa yang Allah kurniakan, itu menginsafi. Ini kan lagi kalau manusia yang tidak patut sepenuhnya, mereka perlu juga menginsafi sebagaimana malaikat. Okey, kalau ikut bahasa Melayu sebenarnya justru maksudnya manakala. Tetapi justru selalu digunakan bermaksud oleh itu. Tapi ini tak apalah, tak ada cikgu nak cek markah pun Ustaz. Okey, terima kasih ya. Jadi sepatutnya dekat sini oleh itu ya. Oleh itu bukan justru ya. Oleh itu segala paparan ayat-ayat kisah dalam surah ini. Jadi nanti saya betulkan nanti insya-Allah. Terima kasih ya puan. Terima kasih cikgu atas teguran. Nanti kalau ada lagi perkara yang perlu saya betulkan, maklumkan ya. Okey. Jadi terima kasih. Justru dekat sini sepatutnya manakala, bukannya oleh itu. Jadi ayat ni saya tak betul ya. Ayat ni sepatutnya oleh itu. Okey, kita teruskan lagi tuan-puan. Aspek yang ketiga, ilmu yang Allah nyatakan di sini dalam surah ni adalah ilmu yang diajarkan kepada Adam AS membolehkan baginda melaksanakan tugas khalifah dengan baik. Ya. Okey, jadi kehadiran ayat yang ke-30 hingga 33 seolah-olah memperincikan lagi kandungan ayat ke-29. Ayat yang ke-29 ni Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, diolah panjang oleh ayat yang ke-30 hingga 33, yang mana bentuk ayat 30 dan hingga 33 ini tidak dinyatakan dalam surah yang lain, hanya surah Al-Baqarah sahaja. Okey ya. Okey, kita perhatikan lagi karakter khalifah. Okey. Lafaz khalifah dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat yang ke-30. Firman Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Dan tempat yang kedua tuan-puan akan temui kalimah khalifah adalah pada surah Sad. Surah Sad Allah nyatakan ya. Okey, kejap ya tuan-puan. Ada kecemasan. Sekejap ya, dalam 30 saat ya. Okay, mohon maaf ya atas kecemasan yang tidak dapat dielakkan. Maklumlah saya jugalah penjaga di rumah. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey, kalimah khalifah hanya pada dua tempat sahaja. Kejap ya.
Okey, bismillah. Okey, mohon maaf ya tuan-puan atas perkara yang tak dapat dielakkan. Kita teruskan lagi ya, mohon maaf. Okey, kita teruskan lagi perbincangan pemilihan kalimah khalifah ya. Okey, lafaz khalifah untuk makluman tuan-puan hanya ada pada 2 tempat sahaja dalam Al-Quran. Satu dalam surah Al-Baqarah, satu lagi dalam surah Sad. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan Allah nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan Nabi Adam AS sahaja, tapi semua manusia yang termasuk keturunan Nabi Adam AS, mereka semua khalifah. Saya khalifah, tuan-puan juga khalifah. Ya? Anak-anak tuan-puan juga khalifah. Cucu pun khalifah. Jadi semua yang berpangkat manusia disebut sebagai khalifah. Berbanding dalam surah Sad, khalifah yang dimaksudkan dengan sini adalah ditujukan kepada Nabi Adam AS, ayat ke-26. Dan lafaz khalifah pada surah Sad ini disebutkan dengan makna yang lebih khusus, iaitu Nabi Daud AS merupakan antara makhluk Allah yang paling lengkap penghalifahannya. Tuan-puan bandingkan Nabi Daud AS dari sudut kekuatan jasmani, antara makhluk Allah yang paling, manusia yang paling kuat, Nabi Daud AS. Antara suara yang paling merdu, Nabi Daud AS. Antara abid, hamba yang paling kuat ibadatnya, Nabi Daud AS. Dalam satu hadis menyebutkan Nabi Daud AS ni solat yang puasa yang paling baik, terbaik adalah puasa Nabi Daud AS, dan solat yang paling baik juga adalah solat malam yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Dalam hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih tu kalau kita sambung lagi, sebenarnya bukan puasa saja yang paling baik Nabi Daud AS, tapi bahkan solat malam pun Nabi Daud juga antara yang paling baik solat malamnya. Tapi ada sudut ya, sebab ada ulama mengatakan bila disebutkan oleh Nabi SAW, bukanlah bermakna Nabi Daud lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang dimaksudkan dekat situ adalah kerana Nabi Muhammad SAW antara makhluk Allah yang paling tawaduk. Maka Nabi Muhammad SAW selalu juga menyebutkan kelebihan Nabi yang lain. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini saya telah nyatakan dalam bentuk jadual. Perbezaan lafaz khalifah pada surah Al-Baqarah dan surah Sad, tuan-puan boleh baca. Okey, berdasarkan konteks surah Al-Baqarah, tugas khalifah yang berjaya dapat direalisasikan melalui 2 perkara. Yang pertama, hak mentadbir dan mengurus. Inilah yang Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan hak mentadbir. Iaitu Allah telah menyediakan komponen-komponen pengurusan untuk manusia. Bayangkan, kalau kita tinggal di bumi yang seperti bentuknya seperti marikh, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada pokok, yang tidak ada haiwan. Ya, agaknya mampu atau tidak untuk kita melaksanakan pentadbiran dan pengurusan. Jadi pengkhalifahan tidak akan berlaku, tidak akan dapat direalisasikan sekiranya tidak ada makhluk yang lain di muka bumi. Yang kedua, Allah kurniakan juga kemampuan mentadbir dan mengurus. Kemampuan ini dibekalkan melalui bekalan ilmu. Firman Allah, wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, jadi ada 2 perkara yang Allah kurniakan supaya penkhalifahan dapat direalisasikan. Okey, kita teruskan kesimpulan. Ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah selain menceritakan kisah Nabi Adam AS, secara tak langsung ia turut memperihalkan 2 rukun utama penkhalifahan. 2 rukun utama ni apa? Kemuliaan manusia, yang kedua kemuliaan ilmu. Setiap episod dalam kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-Baqarah, ya, saya maklumkan, saya tegaskan, dalam surah Al-Baqarah semuanya berlandaskan kemuliaan baginda dan kemuliaan ilmu. Begitu juga pemilihan lafaz-lafaz dalam perkisahannya pada surah Al-Baqarah, semuanya berpaksikan kepada konteks memuliakan Nabi Adam AS dan manusia. Okay, ya? Jadi mudah-mudahan untuk surah Al-Baqarah secara konteks kita jelas kisah Nabi Adam yang dipersembahkan dalam surah Al-Baqarah ini. Okay, sekarang ini kita nak bandingkan dengan surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, tuan-puan akan dapati sebelum
kisah Nabi Adam dipaparkan, ada beberapa perkara yang Allah maklumkan dalam surah Al-A'raf. Antaranya Allah menyebutkan tentang kemuliaan Al-Quran ataupun kemuliaan kitab yang Allah kurniakan. Jadi kita tengok ya, Allah sebut dalam ayat yang ketiga, ittabi'u, ikutlah, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Iaitu Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikut selain daripada itu sebagai pemimpin. Qalilan ma tadhakkarun, Allah katakan sikit sangat yang kamu ambil pengajaran ataupun peringatan. Kemudian Allah nyatakan juga wa kam min qaryatin. Ini kita sebut abstrak lah, abstrak bagi surah Al-A'raf ataupun muqaddimah, pendahuluan. Dalam pendahuluan ni kita dah dapat beberapa elemen yang bakal disentuh oleh surah Al-A'raf. Iaitu antaranya Allah akan sebut wa kam min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak negeri-negeri yang telah Allah hancurkan. Jadi selepas ini dalam surah Al-A'raf ada paparan kaum yang Allah binasakan. Faja'aha ba'suna, datang kepada mereka ba'suna, azab kami, bayatan, pada waktu malam, auhum qailun, ataupun pada waktu mereka berehat tengah hari. Qailun ni yang kita dah bincangkan. Kalau tuan-puan ikut bersama saya Quran Perkata semalam kan, Kak Dita kan, qailun daripada kalimah qala. Nah, daripada kalimah qala, fa'il mudhari'nya yaqilu. Okey, qala ada dua maksud. Satu, yang pertama bercakap. Yang kedua, qala, tidur tengah hari ataupun tidur sekejap. Okey, fa'il mudhari' dia ada dua. Satu, yaqulu, berkata. Yaqilu, tidur sekejap. Isim fa'il dia benda yang sama, qailun. Dua-dua qailun. Ya. Jadi Kak Rozimah, kalau semalam kita sebut tentang qala yaqilu, ini antara ayat yang lain yang sebut kalimah qala dengan maksud tidur sekejap. Ya, qailun dekat sini. Okey, kita teruskan lagi. Fama kana da'wahum, maka Allah kata apa yang mereka dakwakan itu, mereka katakan itu, tidak lain dan tidak bukan mereka hanya mampu berkata illa an qalu inna kunna zalimin, kami sebenarnya orang yang zalim. Okey, ketika mana mereka katakan begini, idza'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ayat yang ketiga hingga yang kelima, Allah ceritakan tentang teguran Allah kepada manusia. Ingat, ikut apa yang Al-Quran bentangkan pada ayat yang ketiga, dan ingat ramai sangat orang ataupun kebanyakan manusia ni tidak ambil peringatan. Ma tadhakkarun. Okey. Kemudian ayat yang keempat, ingat juga kalau sebelum ini pernah berlaku kebinasaan. Kebinasaan ini selalunya berlaku bila? Bayatan, ketika mereka tidur, auhum qailun, ataupun mereka terlelap sekejap. Ingat, ketika berlakunya kebinasaan tersebut, apa yang mereka boleh berkata? Mereka hanya mampu berkata inna kunna zalimin. Mereka hanya boleh menyesal sahaja. Mereka hanya kata kami sebelum ini orang yang zalim. Kita perhatikan surah Al-A'raf pada permulaannya menyatakan tentang bentuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Okey. Okey, kemudian saya lompat ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9, tuan-puan boleh baca terjemahan insya-Allah. Cuma ayat yang ke-10 Allah kata walaqad makkannakum fil ardh. Sesungguhnya kami telah menetapkan kamu. Maksudnya makkannakum, memberi kedudukan kepada kamu fil ardh, di muka bumi. Tuan-puan perhatikan ada bentuk yang berbeza dengan surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah Allah sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardh. Allah ciptakan segala apa makhluk yang ada ni untuk manusia. Tetapi kalau ayat yang ke-10 Allah kata Allah kurniakan kedudukan kepada kamu di muka bumi. Ada beza tak? Ada beza kalau Allah kata semua yang ada ni untuk manusia. Berbanding satu lagi Allah kata kami beri kedudukan untuk kamu di muka bumi ni. Ibaratnya kalau orang tu dapat jawatan di satu syarikat, okey, bos mengatakan kepada staf yang baru ni, tengok ni semua staf yang ada ni semua untuk awak semua ni. Satu lagi bos kata, okey, awak dapat jawatan. Dapat jawatan tak semestinya dia paling atas. Boleh jadi ada staf lain yang boleh mengawal dia ataupun boleh menyelia dia. Mana saya ambil?
Okey. Jadi ada beza kalau semua yang ada dalam company untuk kita, satu lagi kita ada kedudukan dalam company. Jadi kedudukan kita tak semestinya kita teratas, tapi kalau semua benda yang ada untuk kita, itu kita berada di posisi yang paling atas. Maka menunjukkan surah Al-A'raf dan surah Al-Baqarah pada peringkat awal penceritaan sendiri pun dah memberi isyarat bahawa surah Al-Baqarah menekankan kemuliaan manusia. Berbanding dalam surah ayat yang ke-10, Allah beri kedudukan kepada kita. Dan waja'alna lakum fiha ma'aish. Allah kami jadikan untuk kamu fiha ma'aish, yang ada padanya itu untuk kamu boleh hidup. Ma'aish. Qalilan ma tashkurun. Dan sikit sangat kamu bersyukur. Itu pun ada lagi tempelak daripada Allah Subhanahu Wa Taala pasal kesyukuran. Jadi surah Al-A'raf lebih kepada teguran. Sebab itu setengah ulama, antaranya Al-Farahi rahimahullah. Tak silap saya Al-Farahi, kalau tak silap saya lah. Al-Farahi rahimahullah, beliau mengatakan susunan daripada Al-Baqarah sampai surah At-Taubah ni sangat cantik. Ya. Kalau surah Al-Baqarah hinggalah surah ayat asing. Okey, kalau surah Al-Baqarah sehingga surah Al-Maidah menceritakan tentang hubungan manusia kan. Al-Baqarah cerita tentang perkhalifahan. Kemudian Ali Imran menceritakan tentang konsisten, perkhalifahan yang konsisten. Dan kemudian surah An-Nisa menceritakan tentang hubungan manusia dengan manusia. Dan kemudian surah Al-Maidah menceritakan hubungan manusia dengan selain manusia. Maka surah Al-An'am hadir untuk membentangkan bahawa ada perkara yang kita kena ingat balik. Antaranya, apa yang kita perlu ingat balik adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ayatullah. Ayatullah, penciptaan alam ni sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau pun manusia tak boleh juga nak ikut arahan Allah, kena tengok Al-An'am, cerita tentang makhluk yang Allah ciptakan, itu ayatullah. Okey, kemudian bila manusia masih lagi tak boleh nak ikut dengan ayatullah ni, alam Allah bentangkan, Allah cerita satu-satu kan, tanda kekuasaan Allah. Sebab itu dalam surah Al-An'am, paparan kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am, okey, bila manusia tak boleh juga mengagungkan Allah walaupun telah dinyatakan tentang ayatullah, tentang kekuasaan Allah, maka diberi peringatan pada surah Al-A'raf. Al-A'raf ceritanya tentang ayyamullah, hari-hari sejarah yang telah Allah anugerahkan. Hari-hari sejarah, Allah nyatakan beberapa kisah dalam surah Al-A'raf. Okey, sebab itu tuan-puan jangan terkejut kalau dalam surah Al-An'am, kisah Nabi Ibrahim satu-satunya yang ada dalam surah Al-An'am tu memaparkan dialog dengan ayahnya, dan hujah yang dinyatakan adalah pada aspek alam. Maka Nabi Ibrahim kata, tengok tengok langit, tengok matahari pun terbenam, tengok bulan pun terbenam. Hujahnya yang itu, bukannya hujah Nabi Ibrahim memusnahkan berhala-berhala yang lain. Itu dalam surah As-Saffat, dalam surah Al-Anbiya kan. Tapi dalam surah Al-A'raf tidak, Al-An'am tidak dinyatakan tentang hal itu. Modal dialognya adalah menggunakan alam. Sebab alam itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepatutnya bila manusia diperkenalkan dengan alam, manusia lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala, makin kenal Allah Taala. Tapi bila manusia tetap juga ingkar, didatangkan dengan surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ada teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkenaan dengan ayyamullah, hari-hari yang telah berlalu, yang telah Allah tetapkan. Maka dalam surah Al-A'raf ni ada macam-macam bentuk. Ada qalilan ma tashkurun. Manusia ni tidak bersyukur. Manusia ni perangai apa? Qalilan ma tadhakkarun. Walaupun ada ayyamullah, mereka tak ambil peringatan. Ya. Jadi dekat sini konteksnya adalah konteks dalam menyatakan bahawa Allah boleh sahaja untuk murka dengan tindakan manusia. Walaupun dalam surah Al-Baqarah Allah memuliakan manusia, tapi surah Al-A'raf menyatakan walaupun Allah memuliakan manusia, boleh sahaja untuk Allah murka. Buktinya apa? Ayat yang kelima, ayat yang keempat, Allah pernah hancurkan makhluk-makhluk yang terdahulu.
penduduk yang terdahulu. Okey, kita teruskan lagi. Ayat yang ke-11, Allah kata walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami telah ciptakan kamu, tsumma sawwarnakum. Kami telah bentuk kamu. Okey, tuan-puan di sini ada yang pernah lukis muka manusia? Lukis muka pun kita tak mampu nak lukis dengan baik. Lukis muka kita sendiri. Maka kita lebih prefer Allah tetapkan wajah kita dengan apa yang ada pada hari ini, bukannya berdasarkan lukisan kita. Sebab kita pun tak mampu nak melukis dengan baik. Kan? Ini kan lagi nak membentuk manusia. Itu semua Allah buat. Tsumma sawwarnakum. Tuan-puan perhatikan, penciptaan manusia tu Allah sebut dalam beberapa kalimah sahaja. Iaitu kalimahnya walaqad khalaqnakum. Kalimah ni, kami telah ciptakan kamu. Tsumma sawwarnakum, kami telah bentuk kamu. Habis cerita ni. 4 kalimah ni sahaja habis cerita tentang penciptaan manusia. Beza tak dengan Allah sebut tentang penciptaan manusia dan bekalan yang Allah kurniakan kepada manusia dalam surah Al-Baqarah? Dalam surah Al-Baqarah, Allah cerita Allah anugerahkan bekalan ilmu. Allah lebihkan berbanding malaikat. Allah sebut satu persatu. Tetapi dalam ayat yang ke-11 ini, dalam surah Al-A'raf, sedikit saja, pendek saja Allah ceritakan tentang penciptaan manusia. Menunjukkan makin banyak dihurai tentang, makin panjang pengolahan tentang penciptaan manusia. Ayat itu menunjukkan bentuk kemuliaan. Ayat itu sedang memuliakan manusia. Ya, ibaratnya kalau kita promote produk kita kan. Contohnya kita jual tudung. Belilah tudung ni diciptakan daripada sekian. Berbanding kalau kita sebut tudung ni kita ambil daripada benang yang mahal, kain yang mahal, kemudian tukang jahit yang mahal, kemudian nak hantar pun kita bungkus dengan baik. So penceritaan yang panjang itu menunjukkan kemuliaan yang lebih berbanding cerita yang pendek. Dapat ya? Okey. Jadi surah Al-Baqarah menceritakan tentang penciptaan manusia, menunjukkan surah Al-Baqarah memuliakan manusia dengan lebih berbanding surah Al-A'raf. Okey, kemudian Allah terus maklumkan ayat yang ke-11, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu." Kemudian kami maklumkan, kami firmankan kepada malaikat, "Usjudu li Adam." Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis ni tak termasuk dalam kalangan yang bersujud. Dekat sini ada 2 maksud. Maksud yang pertama, iblis tidak bersujud. Maksud yang kedua, iblis bukannya dalam kalangan malaikat. Okey. Daripada ayat ini, jika kita bandingkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, kita telah pun nampak perbezaan. Iaitu surah Al-Baqarah Allah ceritakan tentang apa yang Allah anugerahkan kepada manusia, semua yang ada di muka bumi untuk manusia. Berbanding dalam surah Al-A'raf, Allah kurniakan kedudukan kepada manusia. Okey. Jadi berbeza dengan surah Al-Baqarah ayat 29 yang mengisyaratkan kemuliaan Adam AS dan kemuliaan ilmu, konteks surah Al-A'raf lebih kepada teguran kepada manusia. Ini ditunjukkan oleh firman Allah, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tashkurun. Bahkan ayat 4 hingga 5 menyatakan hukuman Allah terhadap sebilangan negeri yang pernah Allah binasakan disebabkan kezaliman penduduknya. Sedarlah kita konteks surah Al-Baqarah tidak sama dengan konteks pengkisahan dalam surah Al-A'raf. Konteks inilah disebut dalam tajuk ulum Al-Qurannya as-siyaqul Qur'ani, pengkonteksan. Konteks ya. Konteks pengsiakan ataupun konteks Al-Quran. Konteks Al-Quran. Jadi bentuk yang diceritakan ada konteks ni. Ya, as-siyaqu Al-Qur'ani. Okey. Begitu juga pada permulaan kisah Nabi Adam AS dalam surah Al-A'raf, perihal penciptaan manusia diceritakan dengan sangat ringkas. Iaitu pada 4 kalimah, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Jadi kita telah dapat buat rumusan tentang konteks surah Al-Baqarah dan konteks surah Al-A'raf. Jadi baru kita nak masuk tentang perbandingan lafaz. Perbandingan lafaz inilah yang disebut sebagai mutasyabihat. Iaitu ayat yang kelihatan serupa tapi halus bezanya. Jadi tuan-puan, firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat ada 2 bentuk. Satu, yang pertama Allah sebut qala rabbuka lil malaikah. Tuhanmu berkata kepada malaikat. Bentuk yang kedua qulna lil malaikah.
telah kami berfirman kepada malaikat. Ada beza Tuhanmu berfirman dan kami berfirman. Apakah perbezaannya? Nantikan pada minggu hadapan, insya-Allah. Tuan-puan ada soalan, ada luahan perasaan, ada soalan dan ada tambahan, silakan. Okey. Okey, kalau tidak ada soalan, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Kita akan bahaskan perbezaan kalimah. Ya, ada pada nota tuan-puan. Dalam nota tu saya tak huraikan, saya hanya nyatakan ayat. Jadi tuan-puan tenunglah dulu ya. Renungkan maksudnya kenapa Allah gunakan kami berfirman, satu lagi Tuhanmu telah berfirman. Ada lagi beberapa bentuk yang lain. Antaranya sifat iblis pun dinyatakan setiap surah tu pun tidak sama. Kan? Kemudian ada lagi yang Allah sebutkan, antaranya bila Allah nak menjadikan Nabi Adam, Allah menggunakan dua bentuk. Satu inni ja'ilun dalam surah Al-Baqarah, tapi dalam surah yang lain Allah sebut inni khaliqun. Jadi itu ada perbezaan, itulah yang bakal dibahaskan dalam perbincangan kita. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau tak sempat tengok minggu hadapan, boleh tengok dekat mana atau tak di-post. Saya difahamkan kita ada rakaman dalam Facebook ya tuan-puan. Facebook disiarkan secara langsung pada page Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi tuan-puan boleh rujuk balik. Biasanya saya tak akan rujuk balik lah dalam tu. Saya sendiri tak akan rujuk balik. Tuan-puan kalau ada komentar maklumkan ya. Okey. Jadi wallahu a'lam. Kita okey, sama-sama. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Menjazilan ala dars al-yawm Ustaz. Allah yajazikumul khair. Ala husni istima'ikum. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Allah yubarik fikum kawan. Ustaz. InsyaAllah. Tak boleh buka kamera. Kak Wan okey. Kak Wan tengah buat ni ya, ambil vaksin. Kak Wan okey. Python ke? Okey, alhamdulillah. Okey, tak ada rasa apa-apa lagi. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey lah tu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama Kak Ina. Jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Lagi insya-Allah. Terima kasih. Selamat sikit tadi. Okey, sama-sama kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Petang.